Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini Allah izinkan untuk kita sama-sama hadir ke Dewan Baitus Salam ini untuk kita mengulang kaji dan menambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan qala Allah, iaitu firman-firman Allah. Semoga termasuklah kita di kalangan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, sebagaimana biasa sebelum daripada pembacaan Al-Quranul Karim, marilah kita bersama-sama mengulang kaji ilmu berkenaan dengan tajwid Al-Quranul Karim, yang mana pada malam hari ini insya-Allah kita akan menyambung kepada tajuk yang baru pada muka surat 90, iaitu bacaan saktah. Bacaan saktah. Baik, jom kita lihat. Saktah menurut bahasa adalah berdiam. Datang daripada perkataan sakata. Sakata tu maksudnya diam. Jadi bila dalam fi'lul amr, kalau kita nak suruh orang diam, kita kata apa? Uskut. Uskut. So bila dengan lelaki kita kata uskut, kalau dengan perempuan kita kata uskuti. Kalau ramai kita kata uskutu. So dia begitulah, macam skuter lah, tak apalah. Yang penting kita dapat simpan dalam memori kita. Saktah tu maksud dia diam. Dan kalau kita dapat lihat dalam persembangan ataupun perbualan orang Arab, maka dia akan kata diam dengan ucapan uskut. So maksudnya sakata tu diam. Menurut istilah ilmu tajwid pula, saktah ini adalah menghentikan bacaan sekejap tanpa bernafas dengan kadar masa 2 harakat dan menyambung bacaan semula dengan nafas yang sama. Baik, 2 harakat bermaksud apa? Gerakan. Jadi dia kata 2 harakat, 2 gerakan. Yang nak digerakkan apa dia, Syam? Jari. Bagus. Jadi kita diam dalam keadaan jari kita bergerak 2, naik 1, naik 2. So itu tempoh panjang untuk saktah ataupun berdiam diri seketika. Baik, sebahagian ulama menjelaskan bahawasanya saktah itu adalah sejenis waqaf yang lemah lembut tanpa bertukar nafas. Ada sebahagian ahli qira' menyatakan saktah tu macam waqaf, tapi beza depa tak bertukar nafas. Kalau waqaf kena berhenti buang nafas, ambil nafas baru. Tapi kalau saktah dia hanya sebatas berhenti, tak buang nafas. Tujuan bacaan saktah adalah untuk mengasingkan antara 2 patah perkataan supaya tidak menimbulkan kesamaran dalam pengertian ayat-ayat tertentu. So itu tujuan asal. Kenapa kita dituntut untuk baca saktah? Supaya membezakan makna dalam satu ayat, yang satu bawa makna lain, yang kedua bawa makna yang lain. Sebab tu kita diam seketika. Dalam Al-Quran Rasam Osmani terdapat tanda huruf sin kecil terletak di atas huruf akhir pada beberapa kalimah tertentu sahaja untuk menunjukkan bacaan saktah pada huruf berkenaan. Sebenarnya penting kita belajar ilmu berkenaan dengan saktah ni. Saya kira kalian selalu baca Quran, kalian telah pun banyak kali jumpa sin kecil ini. Tapi demi Allah dan Rasul, ramai orang di luar sana masih tak tahu yang sin ini merupakan saktah. Apa yang mereka buat? Mereka berhenti dekat ayat itu dalam keadaan membunyikan sin. Sebagai contoh, kita tengok pada biasanya surah Yasin dahulu kan. Ayat yang ke-52 ni, kalau kita dapat lihat, ada contoh dia, mimmar qadina. Betul? Kalau kita nak berhenti, mimmar qadina. Dulu waktu saya kecil-kecil, tak ada orang tegur benda ni, dan ramai orang berhenti mimmar qadinas. Mimmar qadinas. So salah. Dia bukan mimmar qadinas, dia mimmar qadina. Jadi sebab tu kita kena dapat ilmu begini untuk kita amalkan dalam waktu yang sama. Kita kena syarah dekat orang. Sebenarnya sin itu bukan sin untuk dibunyikan, tapi sin untuk berhenti seketika tanpa buang nafas. Cantik.
Bacaan riwayat Hafs dari qiraat Asim saktah tanpa khilaf menurut At-Tariq Asy-Syatibiyah ada 4 tempat. Maknanya dalam Al-Quran yang kita guna pakai ada 4 tempat diletakkan saktah, ada sin kecil itu. First kali di atas kalimah iwaja dalam surah Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. So siapa nafas sampai, dia boleh terus sambung. Tapi dekat situ dia kena berhenti. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu kaedah dia. Tapi kalau kita rasa nak berhenti pada ayat pertama, berhenti je lah. Tak payah kita gigih sangat nak pergi curi nafas ataupun nak tersambung-sambung nafas. Yang kedua, saktah di atas alif dalam kalimah mimmarqadina hadza. So dekat mimar qadina tu dia ada sin. So dekat sebelah sin tu ada qaf lam ya pula. Betul tak? Kan? Jadi qaf lam ya tu kita dah tanya itu hari waqaf apa nama dia? Waqaf kafin. Maksud waqaf kafin adalah lebih baik berhenti. Tapi kalau siapa nak sambung, dia kena tahan nafas selama 2 harakat. Mimar qadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lama tak baca Yasin ni? Subhanallah. Jangan tinggal Yasin, baca je lah. Kan? Malam Jumaat ni. Malam Jumaat ni. Kan? Yang ketiga, sakta di atas nun dalam kalimah wa qila man ra. Ini pun kita dah biasa jumpa dah. Oh, kita lupa nak minta seorang-seorang baca, tapi tak apa. Kita minta semua orang baca sekali. Yang contoh ketiga ni, wa qila man raqa. Sebut. So dia ikut kepada kapasiti kelajuan kita. Kalau kita baca laju, jari tu pun gerak laju. Kalau kita baca tenang, dia pun naik tenang. Yang penting saktah. Saktah yang terakhir dan keempat di atas lam dalam kalimah dalam surah Al-Mutaffifin ini ayat ke-14. Kalla bal rana. Cuba sebut. Nah, walaupun tak ada dekat sini kalla tu kan. Tapi saya saja nak sebut supaya kita dapat sebutan yang lebih sempurna lah. Jadi dekat atas bal tu ada sin. Jangan pergi bal pula kan. So nak buat macam mana? Bal rana, bal rana. Semacam tu. Dan harus bagi bacaan riwayat Hafs di atas ha dalam kalimah maliyah halaka anni sultaniyah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 28 ada 2 jenis wajah bacaan. Tengok betul-betul. Pertama, mengizharkannya serta saktah. Macam tadi saya duk baca. Maliyah halaka. Nampak? Maliyah halaka. Kedua, mengidghamkannya. Maliyah halaka. Nampak tak? Ada beza tak? Maliyah maliyah halaka. Ada beza tak ada beza? Yang pertama tadi maliyah halaka anni sultaniyah. Dekat sini. Yang kedua idgham. Idgham maksud dia apa? Masuk. Kalau tadi izhar kena jelas. Maliyah. Jelas. Yang idgham maliyah maliyah halaka. Boleh? So ada 2 jenis bacaan. Tapi ramai orang kadang-kala, saya sendiri pun cenderung kepada yang pertama lah. Berhenti. Kan? Itu lebih baik. Kalimah tersebut telah diberi tanda bacaan mengikut wajah pertama dalam Al-Quran Resam Osmani. Kerana ia lebih utama. So yang pertama tadilah, maksudnya kita tahan napah 2 harakat tu lebih utama dalam Resam Osmani ni. Kerana dia lebih utama. Maka dengan sebab itulah tanda sukun terletak di atas huruf ha yang pertama, sedangkan huruf ha yang berikutnya tidak bersabdu. Ini menunjukkan sebagai dalil mengizharkannya lebih aula. Juga huruf sin kecil terletak di atas huruf ha sebagai dalil saktah di atasnya kerana bacaan izhar tidak akan terjadi bila menyambung bacaan melainkan dengan saktah sahaja. Okey. Setakat ni ada yang tak faham tak? Senang aja. Selama mana kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran ini, tiba-tiba kita jumpa huruf sin kecil dekat atas huruf-huruf yang telah disebutkan,
makanya kita kena baca saktah. Saktah maksud dia apa? Berhenti tanpa buang nafas. Dan kena tahan nafas selama 2 harakat. Begitu sahaja. Baik, tengok dekat sini dia kata apa lagi. Di ruang tepi muka surat Al-Quran Resam Osmani ada memberi keterangan saktah. Seperti ada kotak dekat situ dituliskan apa? Kalimah-kalimah di tengahnya bermaksud saktah lemah lembut di atas alif pada kalimah iwaja. Cuba kita buka surah Al-Kahfi sekejap sama-sama. Ada tak? Ada tulis? Kalau dalam yang Quran cetakan kita ni kan, yang ada kat tangan kalian masing-masing ni, dia tulis saktah aja. Nampak tak Syam? Kat mana? Atas alif. Bukan. Ni hak kat tepi tu. Kat tepi bismillah, dekat bawah alhamdulillah. Kat tepi alhamdulillah tu ada tulis saktah tak? Sin kaf ta ta. Ada tak? Tak jumpa lagi muka surat apa-apa. 293. Jumpa tak Asri? Ada. Ain wajah. Dekat ain wajah tu ada sin, betul? Dekat sebelum alhamdulillah tu, ada tak perkataan saktah dia tulis? Dalam bulatan. Mengiring. Mengiring ke bawah. Ada kan? So kalau kita tengok dekat dalam contoh muka surat 91 ni, kita tak jumpa. Tapi makna katanya once kita tengok dekat situ dia tulis saktah, apa yang kita nak kena bikin? Kena diamlah 2 harakat. Boleh jadi dalam Quran yang lama-lama dulu, Quran Majid kan dulu, yang tulisan tebal-tebal tu. Lepas tu ada satu lagi Quran Al-Karim, Al-Quranul Karim tu kan. Yang tu tulisan elok sikit. Tapi yang bagusnya Quran lama ni, dia punya tulisan, dia punya kertas warna apa? Warna kuning. Itu yang anak kata tadi tu. Kalau nak tengok contoh dekat dalam buku ni, dia tulis kotak-kotak ni. So tak ada kat dalam Quran kita. Nampak? Saya tengok Quran lama ni. 293. Nah, dekat dalam Quran lama ni ada kotak kecil ni, tepi ni. Dia tulis saktah latifah sin iwaja. Maksudnya dia kata kena berhenti dengan keadaan lemah lembut. Boleh faham? So dalam Quran lama ni dia tulis lah, tapi kita hak tak baca hak tepi ni. Lemah lembut ke, kasar ke, ganas ke, kita satu bedai satu macam ni pun baru tahu juga alhamdulillah. Jadi sebab tu dia tulis kat sini. Saktah latifah ala alif iwaja. Dalam Quran ni ada tulis. Terima kasih Abu Talha tunjuk contoh. Jadi kita boleh tengok. Tapi dalam Quran yang ada dekat tangan kita sekarang, dia cuma tulis saktah sahaja. Dekat mana? Tengoklah atas iwaja tu ada sin kecil tu, maka kita pun bacalah dengan keadaan 2 harakat didiamkan tanpa buang nafas. Demikian juga di ruang tepi muka surat Al-Quran Mushaf Brunei Darussalam ada memberi tanda keterangan saktah seperti berikut. Sama juga. Cuma dia punya lukisan tu ada kubah masjid pula. Itu sahaja beza dia. Kalimah di tengahnya bermaksud saktah lemah lembut di atas alif kalimah iwaja. Sekali lagi, saktah maksud dia apa? Islam? Berhenti seketika tanpa perlu buang nafas. Tempoh kadar tahan nafas selama 2 harakat. Barakallahu fiik. Dah tak ada apalah nak jawab dah. Semua dah dapat jawab dah. Ada apa soalan? Itu tak ada kena mengena dengan saktah. Yang tu kita boleh tengok pada muka surat 32 bawah sekali. Try Al-Baqarah 32 bawah sekali. Okey, bukan 32. Kejap Saya sebut apa tadi? 32 kan? Kan. Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Telefon ni dan nak bunyi. Muka surat 39. Minta maaf. Bawah kali. Itulah tak dah lupa dah. Jumpa tak? Muka surat 39 ayat bawah sekali. Wallahu yaqbidu. Lepas tu? Wayab. Ini Syam tanya kan?
Ada sin tu kan? So dekat sini kita kena faham. Bila Imam Hafs an Asim dia tulis macam ni, kalau dia letak dekat atas, kita kena pilih yang atas. Boleh? So dekat sini nak pilih sin ke pilih sad? Wayab besut. Wayab besut. Sebab ada dua wajah. Satunya wayab sud, pakai huruf sad. Dua-dua diterima pakai. Tapi Imam Hafs lebih memilih huruf sin. Sebab Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dialah Allah yang melapangkan dan juga melapangkan rezeki kepada siapa yang dia nak, dan dia jugalah yang yaqdir, yang menyempitkan rezeki. Jadi orang faham perkataan basata ni maksud dia lapang. Ya besut. Tapi ada orang baca ya besut. Benda ni saya pernah, bukanlah argue, bukanlah soal jawab kasar, bertanya dengan Ustaz Nur Zamir. Kan, kenapa ada di kalangan qurra baca ihdinas huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ada yang baca ihdinas sad? Kenapa ada yang baca ihdinas? Betul tak? Pernah dengar? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? So pakai huruf zai. So dia kata, cuba entah kenang-kenang balik. Oh, ni jawapan dia yang masuk akal lah. Sin, sad, zai. Keluar dekat mana? Keluar kat mana? Ingat lagi tak? Semua tempat keluar yang sama. Hujung lidah, langgar belakang gigi bawah. Jadi sebab tu dia tanya, pernah dengar orang nama Zaleha? Pernah. Ada beza tak dengan Saleha? Ada beza tak dengan Soleha? So sebenarnya dia ikut lahjat. Boleh jadi ada orang sini dia tak boleh sebut sin, dia jadi zai. Sebab tu ada orang nama Zaleha tapi sebenarnya maksud dia Soleha. Ada orang nama Soleha tapi dia eja Saleha. Sebenarnya dia nak sebut Soleha. So samalah. Dekat sini apa beza dia? Sin dengan sad. Perbezaan pada tulisan tapi tempat keluar sama ke tak sama? Tempat keluar sama. Beza dia apa? Sin nipis, sad tebal. So ada riwayat yang baca dengan tebal, ada yang baca dengan ni. Imam Hafs pilih ni. Habis cerita. Sebab tu dia letak sin di atas. Boleh? Nanti kita akan jumpa perkataan musaytirun. Time tu kita tengok musaytirun, sin duduk kat bawah pula. Kita jumpa perkataan musaytirun, kita tengok sin kat bawah pula. Musayt. Ada tak? Oh, dia tak keluar pula. Kejap dia tak keluar. Musaytirun dia tak keluar. Kena cari ayat. Hilanglah dalam memori. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya selesai kita dengan bacaan saktah, dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung dengan sujud tilawah. Kita dah lepas dah sebenarnya tu musaytirun apa semua tu. Dekat mana Cari sekejap boleh tak? Dekat dalam bahagian Fathur Rahman. Masya-Allah, tabarakallah. Lama tak jumpa Sekejap anak tak puas hati pula rasa. Dia kita dah pernah belajar dah dulu, cuma kita terlepas pandang. Hukum la muta'arif bukan bukan Sat La hawla wa la quwwata illa billah. Ni dah basmalah dah ni. Tak ada dah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nantilah kita jumpa, kita ingatkan kembali. Tak ada mafish.
Baik, jom kita terus kepada pembacaan Al-Quranul Karim. Hari ini kita sambung pada muka surat yang ke 80. Yang bertukar Quran. 74. Ayat 185. Muka surat 74 ayat 185. Sana. Hai, nampak baru jumpa kan? Kita try buka muka surat 525 dulu. Ayat nombor 37. Ayat 37. Baris yang kelima. Am indahum khazainu rabbika am humul. Nampak? Syam jumpa tak? 525 baris kelima. Ha? Jumpa tak? Kan ada. Am humul musaytirun. Huruf sad ke nak pilih sin? So kita pilih huruf sad. Tadi kita kata kalau sin duduk dekat atas sad kita pilih sin. Kalau sin duduk bawah sad kita pilih sad. Okey, selesai. Jumpa? Rasa tak jumpa lagi? Barakallahu fiik. Jadi dekat situ musaytirun. Kalau ada orang baca musaytirun, betul. Boleh. Cuma riwayat Hafs dia lebih memilih sad. Isu dia sama, tempat keluar yang sama, cuma lahjat sahaja. Ada orang yang baca musai, ada yang baca musai. So kita lebih Tak ada. Kalau tak pasti dah diletakkan dekat sini muzai. Okey, settle. Jom kita pergi kepada ayat 185 surah Ali Imran. Jadi baca Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sama satu ayat lagi. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Min azmil umur. Baik, barakallahu fiikum. Jadi setiap orang dah membaca dua ayat ini,
dan kedua-dua ayat ini adalah dua-dua ayat yang pasti berlaku ke atas kita. Jom kita sama-sama tadabbur. Jadi sebelum tu saya baca terlebih dahulu dua ayat ini secara bersendirian, tak perlu ikut, dan saya terus pada tadabburnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Pada ayat 185 Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita, setiap yang bernyawa pasti bertemu dengan mati. Siapa pun kita mesti akan bertemu dengan mati. Kemudian Allah Azza wa Jalla nak cerita, setelah berlakunya kematian, Allah benar-benar nak isyaratkan kepada kita siapa orang berjaya, siapa orang celaka. Maka Allah Ta'ala kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ketahuilah, hari ini punya pekerjaan, hari ini punya keletihan, balasannya Allah akan bagi pada hari qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Kami benar-benar akan membalas semula balasan perbuatan-perbuatan saleh yang pernah kalian buat pada hari ini, semuanya akan kami balas menjelang hari kiamat. Maka ingat kata Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang terselamat daripada ditolak masuk ke dalam neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dipersilakan untuk masuk ke dalam syurga, faqad faz, itulah dia orang yang berjaya. Jadi kita kena faham, berjaya bukan dapat beli iPhone, berjaya bukan dapat beli motor, berjaya bukan dapat beli rumah. La, berjaya ketika mana dipersilakan, wa udkhil, silakan masuk ke dalam mana? Al-jannah, ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan Allah nak bagi ingat kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, semua kesenangan yang berada di atas muka bumi ini semua penuh dengan tipu daya dan sandiwara. Berapa ramai di kalangan kita yang di awalnya sangatlah seronok dapatkan motor itu, handphone ini, kereta itu, tapi boleh jadi 1 bulan pertama saja dia rasa happy. Masuk bulan kedua, bulan ketiga, orang dah tak rasa apa dah. Orang pun tak puji dah motor kita cantik, telefon kita mewah, rumah kita besar, orang tak cakap dah. Jadi Allah nak bagi isyarat kepada kita, kebahagiaan duniawi semuanya ghurur, penuh dengan tipu daya. Tapi bersamaan dengan itu Allah Ta'ala pesan, wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Kamu kena pasakkan dalam minda aku nak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah pada hari akhir. Tapi dalam waktu yang sama, wala tansa nasibaka minad dunya, kau jangan lupa urusan engkau di atas muka bumi. Walaupun jelas Allah dah kata dah, hidup ni penuh dengan sandiwara dan tipu daya, tapi ramai di kalangan kita yang tetap terkesan dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Macam kena tampar pula ayat ni. Baru bincang iPhone 13 Pro Max lah. Bukan, kita tak dianggap bersalah kalau kita nak mendapatkan. Moga-moga dia membantu urusan kehidupan kita duniawi. Tapi ada orang kadang-kadang dia tak sedar diri. Itu yang bahaya. Dia tak ukur baju di badan sendiri. Sampai-sampai terlalu nak ikut kepada fashion, nak ikut sangat pada teknologi, up to date, sampai-sampai makan diri. Na'udzubillah min zalik. Demi Allah dan Rasul, baru-baru ni ketika kawan saya pejam mata, saya pergi ziarah, dan banyak berlangsung cerita-cerita di sebalik kewafatan, selepas kewafatan, waktu hidup dan semisalnya. Maka saya belajar benda yang paling utama dalam hidup ni sebenarnya qanaah lah. Kita belajarlah, cuba menerima apa yang dikurniakan. Dalam waktu yang sama kita boleh berharap pada Allah Ta'ala, sebab Allah sendiri kata, ud'uni astajib lakum. Kalian minta aku bagi, kalian minta aku bagi. Nabi kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa tak minta-minta kepada Allah, Allah marah sangat dekat dia. Okey, jelas part tu.
Tapi kadang-kala kita ni sampai menidakkan permintaan kita kepada Allah, sampai kita mengutamakan permintaan kepada Oh, hak tu bahaya Syekh. Hati-hatilah. Jangan sampai kita nak puaskan hawa nafsu kita sampai kita terpaksa menebalkan muka, minta bantuan dan semisalnya, bukan untuk Allah, tapi lebih kepada kepuasan nafsu. Dan Allah pesan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kalau hari ni kita pakai iPhone 14, minggu depan nak keluar sekali pun, kalau pejam mata tak bawa masuk dalam kubur. Ghurur, penuh tipu daya. Menang dekat selfie, menang dekat letak dekat status je lah. Itu je. Kemudian tak dapat apa dah. Na'udzubillahi min zalik. Kita pergi gym ke tak pergi gym, post dekat Facebook ke apa, masuk kubur tak cerita dah pasal gym tak gym tu. Tapi nak ceritanya moga-moga, macam IT selalu duk sebut lah, ada sampai motivasi, semangat pada orang. Itu sahaja. Tapi nak cerita dekat depan malaikat, aku pergi gym hari-hari, tak jadi apa pun. Kan, aku angkat dumbbell sebelah 25 campur barbell 20. Malaikat tak tanya pun. Lagi kacau kita pula soal malaikat. Aduh lah. Baik, kita pergi ayat 186. Allah kata sebelum kau mati, kita ni semua sebelum kita mati, latublawunna. Lam ini lam qasam, nun ini nun taukid. Maksudnya lam qasam ini lam sumpah, nun itu nun penguat. Maksudnya kami betul-betul bersumpah, kami betul-betul akan menguji. Bukan kami akan uji, kami betul-betul bersumpah kami uji kalian dengan apa? Amwalikum wa anfusikum. Sampai kita mati, kita akan bertemu dengan ujian harta, kita akan bertemu dengan ujian jiwa. Kadang-kadang kita dah buat baik dengan pasangan kita, tapi dia tarik muka juga dengan kita. Ujian jiwa lah. Contoh, harta. Kadang-kadang kita tompokkan harta, ingat nak bagi kesenangan kepada ahli keluarga, tapi ada ujian lain yang berlaku, terpaksa guna duit tersebut. Ujian. Allah bagi kita gaji bulan-bulan, Allah nak tengok duit tu kau nak bagi sedekah ke, kau nak perhabis pergi tempat-tempat maksiat. Ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira." Selama mana kita cuba mengangkat agama Allah ke tempat yang paling tinggi, selama itulah engkau akan dengar orang-orang yang diberikan Taurat, diberikan Injil, diberikan Zabur, dan juga orang-orang kafir musyrikin Mekah, semuanya akan cakap yang tak baik pasal engkau dan ucapan yang menyakitkan hati engkau. So kalau kita nak tadabbur ayat ini dengan situasi kita sekarang, semakin kita cuba mengangkat sunnah, semakin kita berhak menerima ungkapan tak seronok. Kita layak untuk dengar Wahabi, geng-geng pemecah belah, Mujassimah, padahal kita tak berhajat pun, tak bawa ke arah tu pun. Hanya nak menegakkan sunnah saja. Maka bersiap sedialah telinga kita untuk diserang-serang dengan ungkapan tak enak. Inilah dalil dia. Ya, dan komedian yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang Islam ke? Dia Islam. Betul. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Takutlah kalian kepada fitnah di akhir zaman, yang mana dia datang sebagaimana kepingan-kepingan malam, sikit demi sikit. Dan di kala itu seorang lelaki berpagi-pagi dalam keadaan beriman, dan di waktu malamnya dia menjadi kafir. Di waktu malamnya dia menjadi beriman, di waktu paginya dia menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berada pada zaman tersebut. Oleh yang demikian, tak salah kita nak berhibur dan berjenaka, tapi sangat salah kalau kita berhibur berjenaka dalam urusan agama. Innama nahnu mustahzi'un. Itu sajalah buah. Kami main-main je, kami main-main saja, gurau pun tak boleh. Allahu yastahzi'u bihim. Allah pasti akan memperolok-olokkan juga apa yang mereka laksanakan. Wa yamudduhum fi tughyanihim mahun. Allah akan biarkan mereka tenggelam dalam keseronokan, keasyikan, kesesatan. Dan mereka tak sedar pun yang mereka buat tu sesat. Bahaya. Jangan. La haula wala quwata illa billah. Jadi begitulah bahananya, terlebih dalam hiburan. Sampai tak ada point dah nak bikin agama pun jadi bahan hiburan ataupun bahan gelak tawa. Baik, kalaulah tiba-tiba kita mendapat ucapan-ucapan yang tak enak, yang tak seronok didengar oleh telinga, maka Allah pesan, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika engkau mampu bersabar, menahan ujian dalam dakwah,
dan engkau terus menopap dan menambah menggandakan ketakwaanmu, fa inna dzalika min azmil umur, ketahuilah itulah yang termasuk dalam seutama-utama urusan yang patut engkau utamakan. Banyak benda kita nak kena sabar. Banyak tuan-tuan guru kita meninggal dunia dengan ucapan-ucapan, labelan-labelan, gelaran-gelaran yang ialah waktu mereka hidup tu mereka dapatlah cop-cop itu. Tapi at last hari ni mana mereka? Wafat. Dan mereka pasti akan berbahagia dengan kesabaran mereka saat mereka hidup tu. Kena ucapan, kena perbuatan, kereta kena bakar ke, kena baling batu ke kan. Kena cat ke. Sabar. Wa tattaqu. Moga-moga makin bertakwa, dan Allah kata itulah dia urusan yang harus diutamakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah sedar tak sedar, minggu hadapan kita masuk muka 75. Tinggal 2 muka saja lagi kita nak khatam surah Ali Imran. Macam biasa selepas Al-Baqarah dahulu kita akan ada ujian. Makanya begitu jugalah dengan Ali Imran. Habis nanti kita cuba tengok ujian yang sesuai, bacaan ke, hafazan ke. Moga-moga ada kebaikan dalam pertemuan, insya-Allah. Jangan tak main sudah Haiti ya. Haiti kena main ya. Yang lain. Baik, saya kira cukup setakat itu. Moga-moga ada kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.